Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiramin Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا مرزوقين حمدا مقبولين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة علم وناور قلوبنا كما نورت الشمس والقمر وسهل لنا أبواب فضلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلى الله. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billah. Yang berbahagia lagi dikasihi tuan pengurusi masjid Kampung Baru serta semua barisan ahli jawatan kuasanya. Yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, yang dihormati tuan ketua kampung, yang dihormati para alim ulama, yang dihormati tuan-tuan haji, tuan-tuan hadirin hadirin dan anak-anak yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Kapare-kapeh waras, alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala
yang telah muliakan pada kita akan nikmat yang tidak terhitung, yang tak terbilang, terutamanya sebesar-besar nikmat, iaitu nikmat iman dan Islam. Banyakkanlah kita berdoa dan berharap penuh semoga sepanjang kita hidup di dunia ini dan sekiranya kita mati nanti dalam keadaan beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pada dua bulan yang lepas, ya, bulan 6 saya macam tak masuk tuan-tuan, ya. Kita sama-sama telah mengulang kaji berkenaan kelebihan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Saya percaya tuan-tuan mungkin masih ingat dan mungkin telah lupa. Kita ni kalau tak ingat ia lupa, kalau lupa ia tak ingat, ya. Salah satu itulah tuan-tuan, Tapi setidak-tidaknya kita berada di rumah Allah ini, kita dapat pahala itikaf, kita dapat bersama-sama duduk dalam majlis taman-taman surga. Kalau di dunianya kita rajin pergi taman-taman surga, mudah-mudahan besok di akhirat dipermudahkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tuan-tuan hadirin hadirat, yang mana kelebihan tersebut saya terangkan secara ringkas, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dikurniakan pahala yang berkekalan. Iaitu pahala yang terus mengalir, ya, walaupun dia telah meninggal dunia tapi pahalanya terus dapat. Di antaranya pengajaran hadis daripada rawahu Muslim, apabila mati seseorang anak Adam itu maka terputuslah amalannya melainkan 3 perkara, iaitu sedekatin jariyatin, yang kedua ilmu yang dimanfaatkan, yang ketiganya iaitu doa anak yang soleh. Yang keduanya kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dia melakukan amal soleh dalam masa yang sama dia dapat pahala dan dapat pengampunan. Dia melakukan amal soleh, dapat pahala dan dapat pengampunan, dan malah dinaikkan darjat. Contohnya apa tuan-tuan? Amalan sunnah yang hukumnya sunat, tuan-tuan daripada rumah tadi lagi rumah wis jika utuh, kemudian langkah pula kaki kanan get bocondongo, setidak-tidaknya baca bismillahirrahmanirrahim ataupun baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Perjalanan tuan-tuan, setiap langkah tuan-tuan tadi daripada rumah sampai ke masjid ini, tuan-tuan, setiap langkah itu diberi pahala. Tengok untungnya, bukan setakat diberi pahala, diberi pengampunan, terutamanya dosa-dosa yang kecil. Yang ketiganya dinaikkan darjat. Itu contoh tuan-tuan. Yang ketiganya kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umatnya, doanya mustajab, ya, doanya mustajab. Sebab itu kita kena tuan-tuan rajin berdoa, ya, kena rajin berdoa, jangan malas, ya. Cuma malas. Ada seorang guru tuan-tuan, dia bersoal jawab dengan anak muridnya. Wahai anak muridku, ya, wahai anak muridku, benda apakah dalam dunia ini yang paling gagah? Ya, jawapannya, kalau kita jawab mungkin gajah ataupun sebagainya. Tapi kata guru tersebut, yang paling gagah adalah bukit ataupun gunung. Ya, bukit ataupun gunung. Kerana apa? Bukit atau gunung, kalau ditiup angin, dari segi akalnya dia tak berubah. Tapi kalau dengan keizinan Allah Ta'ala berubah, dia boleh berubah. Jarang kita dengar bukit ditiup angin, dia berpindah tempat yang lain. Gunung Kinabalu ditiup pergi ke kampung baru. Oh, bahaya tuan-tuan. Bukit ataupun gunung kena panas dia tak cair. Bukit atau gunung kena sejuk dia tak beku. Walaupun segagah bukit dan gunung itu gagah, ada lagi yang lebih gagah, kata apa? Kata guru tersebut, iaitu besi. Besi lebih gagah daripada bukit dan gunung. Besi
dibuat traktor ke, enjin keruk ke, JCB ke, wah, habis bukit jadi rata, gunung jadi rata. Betul tuan-tuan? Walaupun besi lebih gagah daripada gunung dan bukit, tapi ada lebih gagah daripada besi, kata guru, iaitu api. Ya, tuan-tuan ambil besi spring lori, tuan-tuan ambil kereta lama-lama ada spring, dia tak pakai turbo biasa kalau dulu, besi spring sepapan tu. Tuan-tuan panaskan sampai merah, diketuk boleh dibentuk jadi lembik, betul tak? Dengan api. Boleh buat pahat sawit, boleh buat parang dan sebagainya. Tengok, segagah-gagah api pun ada yang lebih gagah, kata gurunya, iaitu air. Ya, air lebih gagah, boleh memadamkan api. Tapi segagah-gagah air ada lebih yang gagah. Apa dia tuan-tuan? Jawapannya manusia, kata guru tersebut. Kerana manusia ada akal. Air diempang, boleh menghasilkan hidroelektrik. Air yang kotor di sungai diproses, ya, kemudian dah bersih, boleh dialirkan ke rumah tuan-tuan. Betul? Telung dino orang tu nyambat, kapeh ngeluh, ngamuk, ya. Walaupun segagah-gagah air tuan-tuan, kata guru, ada yang lebih gagah. Walaupun segagah-gagah manusia ada yang lebih gagah. Iaitu apa contohnya? Manusia tu kaki pukul, badannya sadu. Ataupun badannya memang sadu kuatlah. Kalau petik kelapa sawit, sekali tarik satu tandan jatuh, dengan pelepahnya jatuh. Sekali tarik aja, memang gagah tuan-tuan. Walaupun dia gagah, tapi tak menjadi gagah kalau dia mengantuk. Dia nak pukul orang, badannya gagah, tiba-tiba mengantuk, oh tak jadilah, tidur dia. Segagah-gagah manusia dapat dikalahkan dengan mengantuk. Segagah-gagah mengantuk, kata guru tersebut, dapat dikalahkan dengan apa tuan-tuan? Contohnya tuan-tuan tadi dah petik kelapa sawit satu hari, kerja kat kebun ke, sawit ke, ngerumput ke, baja ke, broning ke, noreh ke, lungone lebar subuh balik seurungi zuhur, lebar luhur lungo meneh seurungi asar balik, lebar asar lungone seurungi maghrib is balik. Wah, memang kenteng tenan. Awake memang ya kesel. Neng masjid pula lebar sembayang, masane arep balik, rupane ono majelis ilmu pula. Oh, mbuh apa arep balik isin, sing lain ora balik, dorong jugalah walaupun ngantuk. Tuh. Lebar Isa, baca suratul Mulk pula. Lagi ngantuk. Sekali balik memang dah ngantuk betul. Walaupun isinya cakap abang, wis orang mandang koyo kayu wis ngantuk tenan. Sekali ngantuk tuan-tuan, ada yang lebih gagah daripada ngantuk. Tiba-tiba dapat telefon contohnya. Masa nak mapan tu dulu dapat telefon, adiknya telefon daripada kampung. Abang, ayah jatuh daripada bilik air, tak sadar. Itu berita gembira ke berita duka cita? Berita duka cita. Jadi ngantuk itu dapat dikalahkan dengan duka cita. Dengar ayahnya jatuh bilik air terus ceregah. Betul? Hilang ngantuknya. Pula-pula kita nak sulung. Oh, terus matanya mentolos. Oh, abang. Hilang ngantuknya. Walau bagaimanapun, kata guru sebut, segagah-gagah, ya. Segagah apa ni? Segagah-gagah mengantuk dikalahkan dengan apa tuan-tuan? Iaitu dikalahkan dengan doa. Ya. Doa ni adalah yang paling gagah. Kita jangan tinggalkan doa tuan-tuan. Kalau lepas sembahyang tuan-tuan tunggulah imam baca doa. Kalau contohnya ada masalah yang tak dapat dielakkan, bacalah doa sendiri sebelum beredar. Kalau susah sangat nak baca doa, bacalah doa yang Rasulullah suka baca. Saya percaya bukan setakat Rasulullah suka baca, tapi tuan-tuan pun suka baca. Ini yang dikatakan oleh Ummu Salamah, isteri Rasulullah, tuan-tuan, Ummahatul Mukminin. Rasulullah Ummu Salamah ni sering dengar Rasulullah baca doa apa? Di antaranya doa yang Rasulullah sering baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau kita malam-malam baca doa itulah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu Rasulullah sering baca, Rasulullah suka. Bukan setakat Rasulullah, kita pun suka. Lagi-lagi kalau baca doa tahlil. Wah, tapi bukan imam sini ya. Ini contoh.
Imam baca doa tahlil, dia ulang sampai 3 kali. Pernah tuan-tuan saya doa tahlil, diulang 3 kali. Oh, mula-mula memang tinggi kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan hamidin. Amin. Hamdan syakirin. Amin. Ya. Dah lama-lama makin rendah. Dah sampai Allahumma qalhum midikil qabri wal luhud illa jannatika jannati khulud. Rendah gitu. Pula ingatkan dah sampai dah habis tu, ditambah lagi. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji rabbiki radiyatan mardiyah fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Sambung lagi pula doa selamat. Ya Allah, makin lama-lama terus taruh kat lantai, dekat paha. Tapi apabila Pak Imam Rabbana Atina, Rabbana Atina, naik baliklah tuan-tuan, suka kita dengar. Kenapa kalau Rabbana Atina ni menandakan dah dekatlah nasi ambang ni, ya. Masa PKP tu dah dekat seripan ni dah nak habis. Cuba sekali-sekali Imam dah Rabbana Atina, baca sambung lagi. Peras dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, walaupun kita baca Rabbana Atina fid dunya hasanah, tapi dengan penuh keikhlasan tuan-tuan, itu mungkin itulah yang diterima oleh Allah. Ada satu cerita tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Yang cerita ni arwah mbah saya tuan-tuan. Kalau mbah saya bohong, ya bohong lah tuan-tuan. Ada satu masa ketika dia hidup dekat Indonesia dulunya tuan-tuan. Indonesia ni tuan-tuan, kalau ada setengah tempat dia punya masjid dan suraunya dekat-dekat. Ya, dia dekat-dekat, tak lama dia surau, tak lama dia surau lagi. Dan surau tu banyak dibangunkan oleh masyarakat sekitar situ. Satu masa ni tuan-tuan, ada sebuah keluarga ni tuan-tuan, dia buat kenduri arwah. Tahlilan lah, kata orang Jawa, tahlilan. Yelah, orang nak buat tahlil ni tuan-tuan, bukanlah satu hari persiapan. Kadang-kadang seminggu dah buat persiapan betul. Nak buat tahlil malam Jumaat, seminggu dah racun rumput keliling rumah, betul tak? Padahal malam bukan orang nak tengok rumput pun keliling rumah, tapi nak nyambut orang datang. Lap cermin, lap tingkap, vacuum kapet kat rumah lah contoh. Lepas tu bincang, makmu ingonan ni apa yo? Anu ke tahlilan ni. Yo ayam kari, yo black pepper, siakap 3 rasa contohnya. Dah buat persiapan semua. Dah jemput WhatsApp, ya Telegram ada. Masa tu ibaratnya begitulah. Jemput mulut je dah. Tiba-tiba pada malam kejadian tersebut, pada malam Jumaat, imam da ono, Bilal da ono, Nojene da ono. Yang kaki-kaki masjid semua tak ada. Bukanlah dia nak memulaukan, tidak. Kebetulan semuanya ada hal. Imamnya baru dapat cucu, Bilalnya kok nikah lagi. Contoh. Tapi bukan Bilal sini tuan-tuan. Yang satu lagi entah pergi musafir. Jadi yang datang kenduri itu yang biasa-biasalah. Yang pakai t-shirt, yang tak pakai songkok, ada pakai cap diterbalikkan, ada pakai songkok ireng, ada yang pakai macam kopiah macam batik tu. Tiba-tiba ada seorang tu pakai kopiah, pakai baju Melayu. Agak-agak banyak-banyak tu siapa yang suruh buat tahlil? Imam tak ada. Yang pakai kopiah lah yang kena. Lagi kalau pakai serban, lagilah dia kena. Dia tengok aja. Jadi budak ni budak pemuda lagi. Bang, tolonglah buat tahlil ni, semua tak ada ni, tolonglah. Saya ni tak pandai pak cik. Bawa Saison ni. Dia pun apa lagi, dia niatnya nak tolong dengan penuh keikhlasan, dia pun baca Al-Fatihah. Lepas Fatihah dia bantai kalimah tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Biasa Pak Imam bawa 33. Paling banyak 100, dia bawa 700 terus. Sebab apa? Yang dia tahu itu. Nak bawa lain amanah Rasulullah, dia tak hafal. Yasin pula tak ada tuan-tuan. Jadi dia bantailah la ilaha illallah. Baguslah tu, dah namanya tahlil. Itulah tahlil. Se-abdul zikir la ilaha illallah. Lepas tu dah baca tu, dia pun terus baca doa. Baca doanya apa dibaca? Dia baca umul kitab doanya. Kemudian dia tutup dengan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan rumah ni terus ngadep.
Orang nerimo. Orang nerimo napa? Kok baca doane kok go suratul Fatihah? Kalau Rabbana Atina, nek kaya ki aku pun iso maca. Wis tak modali akeh seminggu wis tak buat persiapan kok bacane Rabbana Atina. Orang sapu muka, tuannya terlalu marah tuan-tuan, dia tak terima. Dia sapu tangannya dekat tiang. Rumah dulu kan ada tiang-tiang itu. Masa tu orang lampunya koyo ngene, kipasnya wis ora koyo ngene. Saya macam tadi kan Ali, ini dekat tepi pantai dekatnya. Oh betul. Dah ada pula. Dah ada lah dik, kemarin dah ada. Pasal tu pakai lampu oblik tuan-tuan. Dia kadang-kadang minyak makan tu pakai piring, kasih minyak makan di sumbu je. Jadi terangnya sebelah bawah, yang atas gelap tuan-tuan. Apabila disapu dekat tiang itu dengan keizinan Allah, bercahaya dia punya tiangnya tu. Ya Allah, apabila nampak berjaya, tuan rumahnya tu rasa menyesal. Ya, dia tak terima di atas doa yang dibaca oleh pemuda tadi, walaupun dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, tapi dengan penuh-penuh keikhlasan, benar-benar tawaduk kepada Allah, mungkin doanya itu lebih diberkati oleh Allah daripada dia baca doa panjang. Tapi dia tak jaga dia punya hatinya. Dia baca, tapi bukan imam sini ya. Ini contoh. Dia baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dalam jemaah ni yang pandai baca doa hafal aku seorang lah ya. Yang lain ni contoh setan ni suka bisik tuan-tuan. Tengok yang lain pun baca, tengok Yasin, tengok anak baca, tengok tak tengok Yasin, apalah. Kemudian tambah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Tak semua orang boleh baca itu tu. Hebat sungguh aku ni. Tengok. Dia baca panjang tapi niatnya tak ikhlas. Itu mungkin yang pendek ikhlas lebih baik daripada yang panjang. Tapi jangan pula lepas ni semua imam baca lepas ni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mam, kok baca pendek sangat? Ustaz Amal ngomong aku pendek ikhlas. Kok baca dawa orang ikhlas? Ya cok kaya ngono. Kalau misalnya ada perasaan macam itu datang, tuan-tuan jangan berhenti terus balik. Kenapa mam? Baca doa rantai. Aku mau orang ikhlas. Aku balik timbangin baca orang diterima. Jok kaya ngono. Kita baca istighfar banyak-banyak. Astaghfirullahaladzim, ulang beberapa kali, ataupun baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Banyakkan doa. Setidak-tidak baca Rabbana atina. Ataupun yang malas lagi, tapi jangan macam ni lah tuan-tuan. Ini nek aku ngomong kebangetan. Dia baca doa penuh waktu subuh aja. Waktu zuhur dia baca doa bismillahirrahmanirrahim. Doaku sama macam waktu subuh tadi. Amin. Bayang asar bismillahirrahmanirrahim, doaku sama dengan sembahyang subuh tadi. Amin. Memanglah Allah Taala tu Maha mengetahui, tapi macam tak sungguh-sungguh. Jadi tuan-tuan, kita kelebihan umat Nabi Muhammad ni, doa jangan ditinggalkan. Yang seterusnya tuan-tuan, yang keempat, yaitu yang kelebihannya diberikan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, yaitu mendapat syafaat. Jadi nak dapat syafaat Nabi ni tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di antaranya banyakkanlah berselawat. Kata guru saya tuan-tuan, dan termasuklah dalam kitab amalan orang-orang yang soleh yang disusun oleh Syekh Muhaddir bin Haji Jul tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni kalau boleh tiga perkara ni ojo ditinggal. Ya, jangan ditinggal kalau boleh. Pertamanya tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, selepas solat fardu, kalau boleh jangan tinggalkan baca ayat kursi. Teruskan. Sibuk kaya mono, nek ono kuliah kono pun baca juga. Ya, setiap waktu jangan tinggalkan baca ayat kursi tuan-tuan selepas solat, kerana di antara amalan yang mempercepatkan masuk surga tuan-tuan. Walaupun sibuk macam mana, jangan tinggalkan ayat kursi kalau boleh. Yang lain kalau boleh gitu juga. Yang keduanya ayat kursi ni kalau boleh sebelum tidur, jangan lupa baca ayat kursi selain pada ayat yang lain. Kalau anak kita, yelah mana tahu bocah, kadang-kadang nak tidur main gepeng. Aku orang ngomongin anak yang lain, anakku dewek, arek turu yo main gepeng. Utu anak bapak yo podo. Ya bukan tuan-tuan.
Suruh baca ayat kursi, nanti. Akhirnya turu orang bocor. Kadang Nabi Bismika Allahumma ahya wa amut pun orang bocor. Jadi kita tuan-tuan kalau anak kita lupa nak baca, kita baca ayat kursi itu, kita tiup dekat tangan, kita tiup tangan kita ataupun tiup dekat umbun-umbunnya, ataupun tangan kita laksana tiup, kita sapulah dekat di atas kepalanya. Ya, mudah-mudahan dilindungi tidurnya itu daripada godaan syaitan ataupun iblis. Yang kedua tuan-tuan, kalau boleh tuan-tuan usahakan jangan ditinggalkan tuan-tuan satu hari satu malam, kalau boleh jangan kurang 100 kali kita beristighfar. 100 kali kita berselawat. Tak kira lah tuan-tuan nak selawat panjang boleh, selawat pendek boleh. Contohnya kita selawat Jibril sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau boleh jangan tinggalkan, jangan kurang 100 kali dalam satu hari. Ustaz ni aku bocor 1000 keneng. Yo keneng. Nah, 10.000 yo laki api. Sing susah orang bocor. Tapi ni orang bocor yang hapus. Bermakna orang sembahyang. Dalam sembahyang ni maksudnya selawat di luar sembahyang. Kerana apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan amalkan 100 kali dalam sehari berselawat, dalam hadis ada menyatakan tuan-tuan pengajaran hadis akan disempurnakan, akan dimustajabkan hajatnya, disempurnakan hajatnya sebanyak 100 hajat. 70 neng akhirat hajatnya disempurnakan di akhirat, 30 hajatnya disempurnakan di dunia. Sebab itu orang-orang dulu tuan-tuan, mbah saya lah, mungkin mbah tuan-tuan pun sama lah bapak kita dulu. Sitik-sitik selawat. Arek nyandi cu. Arek lunga mancing, lu bengi-bengi kok lunga mancing, ojo lali kok. Bocor selawat okey-okey neng sungai. Arek nyandi cu. Arek kok semak-semak dino setu arek jikok preksa anu mbah. Ojo lali engko surunge masuk dewan, ndorong ngono ngenteni kertas preksa, bocor selawat sing okeh-okeh. Biyen nek meriang, arek lunga klenek adoh, nggonku parek gantung lunga klenek ning nggarem kono. Wah, orang garem ning parek usup. Gek basikal jagowa. Jadi nek meriang bae iki lunga di lunga nggone omahe Pak Imam e. Jaluk banyu ruqyah. Ya minta ruqyah lah, air ruqyah ni minum, bawa. Dah balik ni nak, ni Pak Imam dah bacakan doa ni minum cu. Saya nak, kau disik, ojo ambil disik. Ojo lali, bocor selawat disik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berapa kali nak? 3 kali pun boleh lah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Nak minum ambil tuan-tuan. Sebenarnya nak minum ya. Bahkan kadang-kadang saya nak tunang kali pertama. Tak kata kali pertama, Ustaz ni berapa kali tunang? 2 kali lah tuan-tuan. Kali pertama mbah saya cakap yang nak naik tu, yang nak minang yang tak jadi saya tu. Ya. Ini yang naik ni, yang jumlahkan lah, yang mengenakan tu. Ojo lali kau masuk rumah tadi tu yang nak minang atau ngerisik dulu lah, ngerisik. Ojo lali kau langkah kaki kanan, bocor selawat sing okeh-okeh. Masa ku yo, apa kok sitik-sitik selawat, sitik-sitik selawat. Ya orang diterangke kenapa? Wis tua-tua ki wis untune ndok ono, wis tua ki belajar. Rupa-rupanya di antara fadilat orang yang mengamalkan selawat ni setidaknya 100 kali sehari, Allah Taala sempurnakan hajatnya 70 ning akhirat, 30 ning dunia. Oh patutlah orang dulu suruh banyakkan baca selawat. Dan satu lagi tuan-tuan, kita baca selawat sekali Allah Taala beri 10 kali ganda rahmat. Nek 100 kali berapa rahmat? 1000 rahmat. Dengan kita mendapat rahmat kasih sayang Allah, maka dijauhkanlah daripada bala bencana ataupun perkara-perkara yang tak baik menimpa kita. Banyakkanlah baca selawat. Dan yang ketiganya, perkara jangan ditinggalkan tuan-tuan setiap hari tuan-tuan, termasuklah yang cakap ini. Pada waktu pagi amalkanlah sedekah, pada waktu subuh amalkan tuan-tuan. Tuan-tuan balik sembahyang, bawalah. Ya, kan saya dah terangkan dulu mana harta yang kekal, harta yang kita infakkan pada jalan Allah, kita sedekahkan, kita wakafkan. Contohnya tuan-tuan buat korban, itulah yang kekal. Kalau boleh setiap subuh lebar sembahyang ataupun sorongnya sembahyang, lebokkanlah ning tabung. Arep golek pakai miskin mungkin susah, lebokkan ning tabung. Cuma jangan lupa tuan-tuan, di antara doa yang mustajab adalah doa selepas bersedekah tuan-tuan. Ini kadang-kadang kita lupa.
Kita bersedekah niatlah, ya Allah ya Tuhanku, dengan keberkatan aku bersedekah ni ya Allah, permudahkanlah aku untuk mengerjakan haji contohnya. Wis kepengen arek lunga haji, tapi daftar kok entoknya 2082. Ikut logik tinggal tulang. Ikut logik tinggal tulang lah. Kalau umurnya dah 48 dapat 82, ya tinggal tulang. Jadi kita contohnya tuan-tuan bersedekah waktu pagi tu niat, titipkan doa kita. Itu di antara doa yang mudah mustajab. Ya Allah ya Tuhanku, aku bersedekah ini ya Allah, aku titipkan pahalanya untuk arwah mak bapak aku contohnya. Tuan-tuan bersedekah, ya Allah ya Tuhanku, aku titipkan aku dengan keberkatan bersedekah ini, sembuhkanlah penyakit siapa? Anakku ke, ibuku ke. Itu di antara waktu yang mustajab. Tapi kata guru saya, patut-patutlah jangan masuknya duit seling kentang tak salah, tapi minta doanya daripada lepas subuh sampai matahari terbit. Ya patutlah tuan-tuan ya. Sebaik-baiknya sekali kita bersedekah satu doa. Mudah-mudahan baca doa banyak pun tak jadi masalah, tapi sebaik-baiknya begitu. Jadi 3 perkara tu tuan-tuan. Ya, jadi amalkanlah, kita banyakkan berselawat, mudah-mudahan dipermudahkan mendapat syafaat. Okey, tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah. Oh, ada satu lagi. Kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kita beramal tuan-tuan, Allah Taala tak bagi tahu amalan kita itu diterima ataupun tidak. Macam kita korban. Ni nak korban ni tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak korban tuan-tuan ni diterima ataupun tidak? Ibadah yang tertua adalah korban. Betul. Iaitu kisah Nabi Adam, anak Nabi Adam, iaitu Qabil dengan Habil. Kenapa disuruh buat korban? Kerana Qabil tak bersetuju supaya dia bernikah dengan kembarnya Habil. Diceritakan tuan-tuan, diriwayatkan ulama tafsir menceritakan anak Nabi Adam ini tuan-tuan ada 41 orang. 41 orang, 20 kali bersalin kembar. 20 kali bersalin kembar. 20 kali loro 40 tenan. Siji air lahir orang kembar, iaitu Nabi Sis. Diceritakan begitu. Ada setengah riwayat pula anaknya sebanyak 25 orang. Ya. 25 orang. Yang 10 tu kembar, yang seorang tak kembar. Ada yang setengah riwayat lagi 15. Dia berselang seri sejak 1 tahun laki, anak pertama laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, berselang seri. Selebihnya wallahu alam, Allah Taala yang Maha mengetahui. Tapi banyak kisah diceritakan kembar. Jadi tuan-tuan, ketika itu syariat memang membenarkan, syariatnya tak sama dari segi bab perkahwinan. Boleh kahwin dengan adik-beradik masa itu. Sekarang tak boleh lah tuan-tuan, tak boleh. Jadi tuan-tuan, Qabil dengan Habil. Qabil ni saudara kembarnya Ikrimah, yang Habil Labuda. Tiba-tiba disyariatkan Qabil kahwin dengan kembarnya Habil Labuda. Yang Habil dapat suruh kahwin dengan kembarnya Qabil, namanya Ikrimah. Jadi Qabil tak setuju sebab Labuda ni orang ayu, senang ceritalah. Sing Ikrimah wayu. Dia orang nerima, aku arep rapi karo sing kembarku dhewe sebab ayu. Sing Habil ki manut. Tapi tak cakap jauh lah dalam kitab cerita tu. Jadi apabila berlaku perselisihan itu, Allah Ta'ala perintahkan korban. Apabila diperintahkan korban, ringkaskan cerita. Ringkaskan cerita yang mana Qabil ni dia macam petani. Jadi dia korbankan iaitu tanaman gandum yang kurang berkualiti. Kalau rate beras tu macam rate beras hancur lah, tu yang dikeluarkan untuk korban. Manakala Habil dia adalah seorang peternak. Seorang peternak, dia keluarkan ibaratnya kambing yang gemuk. Yang gemuk, dan akhirnya tuan-tuan, korban yang diterima adalah korban siapa? Korban Habil. Masa itu tuan-tuan, ibadah korbannya tahu siapa yang terima, siapa yang tak terima. Tapi kalau kita tak tahu tuan-tuan, tiba-tiba di korban dagingnya busuk. Wah, ini korban ni tak diterima ni. Wah, kacau tuan-tuan. Semuanya ada hikmah. Kenapa ibadah kita tak beritahu terima ataupun tidak?
supaya kita ni semua umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya sentiasa ada perasaan khauf dan ada bersifat rajak. Maksud bukan rajak tu ya, bersifat takut dan bersifat harap kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita beramal ibadah, sembahyang aku ni diterima oleh Allah ataupun tidak. Jadi takut. Apabila ada perasaan macam tu, dia berusaha untuk memperbaiki solatnya. Dari segi kehusukannya solat dia jaga, dari segi bacaannya dia jaga, perbuatannya jaga. Dia takut solatnya tak diterima oleh Allah. Tapi dalam bahasa yang sama, dia ada sifat, maksudnya rajak, maksudnya berharap supaya solatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah insya belum? Belum ya? Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Rupanya terangan tu je pun dah panjang masa ya. Jadi pada malam ini yang dirahmati Allah sekalian, kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya terang tadi, adakah salah kita mengejar fadilat? Adakah salah kita beramal mengejar fadilat? Contohnya tuan-tuan hadirin hadirat, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ada orang yang beramal tuan-tuan kerana takut kepada Allah. Ada orang yang beramal dia kerana takut kepada Allah, itu dinamakan hamba Allah. Ada orang yang beramal kerana untuk berharap fadilat. Dia beramal kerana nak mengejar fadilat. Ini digelarnya saudagar, cari untung rugi. Ada orang yang mengajar beramal ibadah nak mengejar fadilat. Contohnya tuan-tuan, pada 10 awal bulan Zulhijjah ini tuan-tuan, amalan apa yang dituntut? Contohnya puasa sunat, lagi-lagi puasa sunat tarwiyah, lagi-lagi puasa sunat Arafah ya. Kalau boleh 8 hari, kalau boleh daripada 1 ni kita puasa. Kalau tak mampu, setidak-tidaknya tarwiyah ni sehari sebelum wukuf di Arafah. Jadi 8 Zulhijjah. Setengah ulama tarwiyah ni tuan-tuan, diceritakan tuan-tuan pada malam tarwiyah itu yang mana Nabi Ibrahim telah dapat mimpi supaya menyembelih, mengkorbankan akan anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Jadi dia tertanya-tanya, adakah mimpinya ini daripada Allah ataupun mimpinya ini daripada godaan syaitan. Itu dinamakan tarwiyah lah. Kalau nak cerita tu panjang. Jadi kalau kita puasa sunat tarwiyah, di antara kelebihannya diampunkan dosa-dosanya setahun. Manakala Arafah diampunkan dosa-dosanya 2 tahun. Dan banyak lagi lah kelebihan-kelebihan tersebut. Itu contohnya tuan-tuan. Kita beramal ibadah mengejar fadilat, itu dinamakan saudagar. Adakah salah ataupun tidak? Itu yang menentukan begitu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, adakah salah ataupun tidak tuan-tuan? Kita hendaklah mengambil contoh daripada kisah para sahabat yang terdahulu. Ya, azan dulu, adik kita sambung sikit. Allahu Akbar.
Aduh, aduh. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد وسلم وصلى عليك رافعا وبعث مقام محمود الذي وعده إنك لتخلف الميعاد اللهم اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم القيامة. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, adakah kita mengejar fadilat itu salah ataupun tidak? Jadi kita ambil contoh daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yaitu saya ambil contoh daripada seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar ataupun anak Sayyidina Umar Al-Khattab, tuan-tuan. Ibnu Umar ni, tuan-tuan, semangat dia nak mengamalkan sunnah begitu tinggi. Kalau dia lalu jalan yang dilalui oleh Rasulullah, dia ingat Rasulullah lalu jalan tu, Rasulullah tunduk, dia akan tunduk. Kalau Rasulullah U-turn, dia pernah lalu jalan tu, Rasulullah lalu situ, Rasulullah U-turn, dia pusing, dia pun pusing. Walaupun tak ada keperluan, kerana sangkingnya nak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Rasulullah buat. Jadi satu masa ni, tuan-tuan, Ibnu Umar ni sahabat Rasulullah, dia mendengar hadis. Dia mendengar hadis, tuan-tuan pun sering dengar hadis ini, tuan-tuan. Rawahul Bukhari nombor 45. Hadis sebut An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man itba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yafruha min dafniha fa innahu yarji'u minal ajri. Ya. Apa maksudnya, tuan-tuan? Daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengiringi jenazah seorang muslim kerana iman dan mengharapkan balasan, maksudnya dia mengiringi jenazah dengan penuh keimanan, ya, mengharapkan balasan, ya, dengan keikhlasan, dia bersama jamaah jenazah tersebut ketika disolatkan sehingga selesai dari tanah perkuburan. Maksud dia menguruskan jenazah, menghafalkan jenazah daripada dia sampai solat sampailah dibawa ke kubur, baru dia balik, maka dia punya ganjarannya, fadilatnya mendapat pahala sebanyak 2 qirat. Membawa pahala sebanyak 2 qirat. 2 qirat itu apa dia? Iaitu pahalanya setara dengan gunung Uhud. Masya Allah, tabarakallah. Dan sekiranya dalam hadis ni, tuan-tuan,
kullu qiratin mislu Uhud wa man shalla alayya summa raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u bi qirat. Tapi orang tu kalau menghormati jenazah sampai solat aja, dia tak sampai tanah kuburan. Dia datang urusan jenazah, mungkin kapankan, mandikan, ataupun dia sama-sama sampailah dia mendirikan solat jenazah, kemudian balik. Orang sampai tanah perkuburan, maka dapat pahala 1 qirat. Nek sampai tanah perkuburan, terus balik, maksudnya sembahyang terus tanah perkuburan, dapat 2 qirat. Maka Ibnu Umar ni dengar hadis ni, apa yang dicakapkan oleh Rasulullah, dikatakan oleh Rasulullah, kok okey tenan kok. Dia punya macam obo sangat dia punya pahala ni. Kok lu ngurus ke jenazah, menghormati jenazah, tekan kubur balik kek nunggang motor, ibaratnya ngono lah. Nek biyen nunggang kuda, nunggang unta, kok balik kok pahalanya entuk 2 qirat sebesar gunung Uhud. Apa ya to ki? Kok ganjarannya kok okeh koyo ngono? Banyaknya macam itu. Lalu nak mengukuhkan lagi, Ibnu Umar ni telah berjumpa dengan isteri Rasulullah, yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, betul ke Rasulullah ada kata sedemikian yang macam tadilah. Kata Aisyah, betul wahai Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar percaya dengan yakin, alangkah ruginya aku melepaskan pahala yang begitu besar selama ini. Maksudnya tak salah kita mengejar fadilat. Diambil daripada kisah contohnya tadi Ibnu Umar. Ataupun ulama-ulama yang terdahulu. Contohnya guru kepada ulama ni, guru kepada Imam Muslim, guru kepada Imam Bukhari, guru kepada Imam Abu Daud. Guru tu siapa namanya? Syekh Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri. Satu masa Syekh Ubaidillah ni didatangi tetamu lepas maghrib. Dia pun balik kerana memuliakan tetamu. Tetamu datang ni bawa rahmat, bawa berkat. Ada dalam hadis, walaupun ada yang menyatakan hadis ni lemah, setiap seorang tamu tu datang bawa 1000 rahmat, bawa 1000 berkat. Sebab itu kata ulama, rumah apa yang paling diberkati oleh Allah selepas masjid dan surau? Iaitu rumah yang sering diziarahi oleh tetamu. Jadi kita suka. Kalau rumah kita dah lama tak ada orang datang, kita kena bimbang. Sebab apa? Tetamu yang datang ni bawa rahmat, bawa berkat. Jadi Syekh Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri ni gembira, tetamu datang disambut dengan sebaik-baiknya. Kok orang balik-balik? Kok manggon? Kok kerasan lah kata orang Jawa tu. Dah sampai sembahyang Isyak, kok orang balik-balik? Akhirnya balik, tapi dah kelewat waktu Isyak. Kalau dah terlewat waktu Isyak, alah nek aruk lungo yo wis entek lah. Sembayang neng rumah air. Sangka gitu aja kan. Memang dah habis lah ni. Wah. Tapi Syekh Ubaidillah habis tetamunya balik, dia bergesa-gesa pergi masjid. Dia bergesa, ibaratnya kalau jalan macam lari lah. Supaya berharap tidak ketinggalan solat berjemaah fardu Isyak. Dapat makmum masbuk pun jadilah. Tapi apabila wis tekan masjid kok wis tutup, lampune wis peteng. Wis balik kabeh. Tapi Syekh Ubaidillah ni sedih dalam keadaan berlinangan air mata. Dia teringat pula solat berjemaah ini lebih baik daripada solat bersendiri. Solatul jamaah minas solatil fardhi bi sab'ina wa isnina darajat. Solat berjemaah lebih baik daripada solat sendiri 27 darjat. Jadi tuan-tuan, dia balik rumah, dia sembahyang fardu Isyak diulang sebanyak 27 kali. Bukan 27 rakaat. 27 kali. 27 darab 4 sama dengan berapa? 108 rakaat, tuan-tuan. Tuan-tuan ada buat? Wow, dapat sembahyang sunat Isyak 4 rakaat lepas apa? Sembahyang sunat ba'diyah Isyak 4 rakaat pun dah macam ahli syurga. Ini diulang sembahyang fardu Isyak tu 108 rakaat. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana dia nak mengejar fadilat. Ketinggalan sembahyang solat Isyak berjemaah. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, walau bagaimanapun tuan-tuan, kita masuk surga ini bukan dengan pahala, tuan-tuan. Kita masuk surga ni dengan apa, tuan-tuan? Dengan rahmat Allah.
Bahkan Rasulullah sendiri masuk surga pun dengan rahmat Allah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW riwayat Muslim, Rasulullah telah bersabda, la yudhilu ahadam minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ada ila birahmati minallah. Apa kata Rasulullah? Tidak ada amalan seorang pun yang boleh memasukkan ke dalam surga dan yang menyelamatkan daripada neraka. Maksudnya tak ada amal pun yang menyelamatkan seorang itu masuk dalam surga, menyelamatkan dari neraka, tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat Allah. Maksudnya kita masuk surga ni dengan rahmat Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang dinyatakan dalam hadis tadi. Jadi, lah kenapa kok suruh cari pahala? Apa gunanya cari pahala? Kok masuk surga dengan rahmat Allah? Ini kadang-kadang orang salah faham pula. Kowe sembayang kenteng lunga mak masjid, aku ora lunga sembayang ning omah, tapi aku nek apa entuk rahmat Allah ya mlebu surga juga. Kowe lunga nek orang entuk rahmat apa mlebu surga? Ya ora kan? Pandai dia tafsir sendiri tuan-tuan. Tapi nak dapat rahmat Allah ni bukan semua orang dapat. Di antara orang yang mudah mendapat rahmat Allah adalah orang yang bertakwa, orang yang rajin beramal soleh, lagi memudahkan mendapat rahmat Allah. Jadi tuan-tuan, kenapa kita suruh cari pahala banyak? Lagi-lagi kalau masuk surga kerana pahala, kita kalah dengan orang yang dekat Mekah Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Lagilah pahalanya berganda-ganda. 100 kali ganda dekat Masjidil Haram, dekat Masjid Nabawi 1000. Kita dekat sini 27. Kalau sini 5 waktu darat 27. Sana 5 waktu darat 27. Kalau dekat Madinah, dekat Masjid Nabawi darab lagi dengan 1000. Oh, lagi sana lagi banyak. Jadi tuan-tuan, kita mencari pahala ni tuan-tuan. Pahala ni kata guru saya diibaratkan macam transaksi ataupun wang kita besok dekat akhirat. Faham tak maksud saya? Tuan-tuan, contohnya tuan-tuan pergi Singapura. Pergi Singapura, walau tuan-tuan makan dekat Woodland Saya pernah tuan-tuan nak pergi Johor, salah lorong. Dah masuk Woodland, masuk Singapura. Rupanya nak patah balik susah tuan-tuan. Licin betul. Walaupun dekat Woodland sebelah tu, kita bayar dengan duit Malaysia, dia nak terima tak? Dia kena bayar dengan Sin dollar, betul? Kita pergi Indonesia, kita gunakan rupiah, betul? Kita pergi Thailand, kita gunakan apa? Bat kan? Kita pergi pergi Mekah, gunakan apa? Rial. Rial. Kita pergi dekat akhirat, kita guna apa? Tak guna rial. Pergi London, London pound sterling, betul? UK US dollar, betul? Besok dekat akhirat tak guna US dollar, ringgit Malaysia tak guna. Dia guna apa? Pahala tuan-tuan. Pahala tu menjadi transaksi kita besok kat sana. Sebab itu tuan-tuan, besok dekat akhirat ni tuan-tuan, ada amalannya sah lagi diterima. Amalannya sah lagi diterima. Itu yang kita idam-idamkan tuan-tuan. Amalan kita sah dan diterima. Ibaratnya solat kita ni sah, kemudian diterima oleh Allah. Itulah yang kita idam-idamkan. Rabbana taqabbal du'ana, kan yang akhir tu. Ada pula yang orang ni ibadahnya tak sah dan tak diterima. Wah, itu lagilah kita mohon perlindungan. Sembahyangnya tak sah, tak ambil wudu. Memanglah tak sah. Habis tak sah macam mana nak terima? Lagilah jauh daripada yang pertama tadi. Yang pertama tadi sah, diterima. Nombor 3 pula, amal ibadahnya sah tapi tak diterima oleh Allah. Ini pun susah. Amal ibadahnya sah tapi tak diterima oleh Allah. Contohnya apa tuan-tuan? Seorang isteri sembahyang dalam keadaan suaminya murka. Suaminya malam, yang bangun yang, urut badan kita sakit semua. Tadi terkena pelepah kapur sawit. Bising ai, wis tua-tua. Urut dewek, duit dia okey. Tunggu tukang urut mana? Daripada ngurut abang, baik aku sembahyang tahajud untuk pahala. Suaminya dibiarkan aja. Merengkel aja suaminya. Kecil besar. Isinya pergi sembahyang tahajud. Sah tak sembahyangnya? Sah. Tapi suaminya dalam keadaan muka, solatnya itu tak diterima oleh Allah.
Itu contoh. Ada pula amal ibadahnya sah, diterima oleh Allah, tak lama dipadam pahalanya. Faham maksud saya? Amalannya sah, diterima oleh Allah, kemudian dipadam. Wah, apa pula kesnya ni? Dia suka mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukan. Kau nak tahu? Masjid ni sejuk kenapa? Contoh. Aku yang bagi tu. Contoh. Dia suka ungkit semula. Dia dah beri suka ungkit-ungkit. Ataupun tolong suaminya bayar karotek kereta isterinya. Dia ungkit-ungkit. Wah abang, masa nak hidupkan rotek bukan baik. Dah rotek hidup ngeteh seorang aja ya bang. Dia suka ungkit-ungkit. Jangan. Nanti besok pahala kita dipadam. Ataupun tak ikhlas dipadam. Dan yang akhir sekali nombor 5. Ini yang kita sangat takut. Sangat takut. Pahalanya sah, tapi pahalanya sah, amal ibadahnya sah dan diterima dapat pahala, tapi pahala kita kok digondol wang. Pahala kita tu diambil orang. Kadang-kadang sampai habis pahala kita. Kadang-kadang pahalanya dah habis, dosa orang tu pula kita ambil. Dibayar dengan apa? Dengan pahala. Itu maksudnya transaksi tadi. Contohnya apa? Dalam masa hidupnya suka memfitnah orang, dalam masa hidupnya suka menginyanyi orang, dalam masa hidupnya suka buka keaiban orang. Itu kita kena jaga. Kalau tak nanti kita jadi apa? Muplis. Itu yang kita sangat takut. Jadi itulah maksudnya pahala ni tuan-tuan. Dan orang-orang yang saya nak cerita sebelum penutup ni tuan-tuan, orang-orang yang soleh, utamanya ahli-ahli tasawuf, orang-orang yang warak ni tuan-tuan, dia tak mengira tentang pahalanya. Kadang-kadang kita terbalik. Bukan kita lah, kita tu macam tuan-tuan. Saya lah contoh. Dah balik isyak nanti fikir, hari ni muhasabah baguslah tu. Sembahyang subuh walaupun hujan, aku boleh pergi sembahyang subuh, alhamdulillah. Walaupun hujan aku boleh sembahyang subuh. Ramai yang tak datang, aku boleh datang, alhamdulillah. Aku boleh buat sembahyang sunat subuh, sunat fajar 2 rakaat, masya-Allah. Kemudian sembahyang subuh berjemaah, walaupun baca surah sejadah aku boleh berdiri, alhamdulillah. Lepas tu semua, lepas sembahyang subuh orang balik, aku boleh duduk sampai waktu isyraq, baca Quran, zikir, alhamdulillah, ada peningkatan. Tapi kalau orang yang warak tuan-tuan, dia tak mengira akan kebaikan yang dilakukan. Dia mengira, dia memikirkan tentang dosa yang dia lakukan hari ini. Berapa banyak dosa yang dia buat. Hari ini aku buka gepeng. Aku berapa banyak tengok stiker-stiker yang tak senonoh. Stiker tahu? Kan kadang-kadang kita buka gepeng tuan-tuan, macam-macam benda nampak. Saya kadang-kadang ikut kumpulan orang bersara pun ada. Macam-macam yang dimaksud. Tapi bukan orang sini lah tuan-tuan. Lagi-lagi malam Jumaat baliklah abang, gambarnya seksi-seksi. Berapa banyak aku tengok gambar seksi ni lah. Astagfirullahalazim. Contoh, dia fikir lagi, ya Allah, tadi aku ada mengumpat lah, ya Allah, pergi jemputan, aku mengumpat apa, ya Allah, aku becek RM20. Dalam hati aku cakap dengan kawan, aku becek selalu RM10 loh. Ini RM20. Kok kudisnya kok cuma air mineral aja. Ya Allah, aku dah mengata tak bersyukur, ya Allah. Itu dia mengira kejahatannya, kesalahannya kan, dan kemudian dia bertaubat. Kemudian dia bertaubat. Nak taubat tu kalau salah dengan tuan punya tadi tu, kena jumpa. Minta maaf Ji, semalam saya pergi jemputan. Saya ngumpat tadi. Dia punya gudis saya kata Haji Lokek. Boleh tercakap tak macam tu? Berat tuan-tuan nak cakap tuan-tuan. Sebab itu sebelum cakap kita fikir dululah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jadi mudah-mudahan dalam kita beramal ibadah ni untuk mengejar fadilat, solat fadilat fardu sudah barang tentu. Kita kena tambah lagi dengan fadilat sunnah. Kalau fadilat fardu sembahyang maghrib, kita nak bangga sembahyang maghrib. Orang banyak yang sembahyang maghrib, betul tak? Banyak tak? Banyak. Tapi kalau amal ibadah sunat ni, tak semua orang buat. Tapi ibadah fardu jangan ditinggalkan. Kalau ibadah pokoknya ditinggal, yang sunatnya takut tak diterima oleh Allah. Yang fardu sudah menentu. Yang sunat ni tuan, tak semua orang boleh buat. Contohnya sembahyang sunat ba'diyah selepas isya.
Kalau kita dapat amalkan 4 rakaat, seumpama ganjarnya dapat malam Lailatul Qadar, kan besar. Kita lepas sembahyang maghrib baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali tuan-tuan. Diampunkan dosanya, diberi hasanat, dinaikkan darjat. Baca Allahumma ajirni minan nar. Ramai Allahumma ajirna minan nar, solat maghrib dan solat subuh terutamanya. Ditutup daripada masuk mana-mana pintu neraka yang 7 itu. Buat dapat pahala sunat ni, betul. Tinggalkan tak apa. Itu yang kadang-kadang tak apa je tuan-tuan. Buat dapat pahala, tinggalkan rugi. Jadi tuan-tuan, dekat sini ni ada doa, minta tolong bagikan ni. Okey, ada 2 ya tuan-tuan. Ada orang tak cukup bagi tahu. Minta mak sikit aja, saya terang sikit je. Yang satu ni saya ambil daripada kitab 40 hadis peringatan tentang kubur dan kematian yang ditulis oleh Tuan Guru Syekh Muhaddir bin Haji Jul, tuan-tuan. Ya. Doa ni amalkanlah tuan-tuan setidak-tidaknya selepas setiap kali kita solat fardu ataupun solat sunat. Cuma doa ini untuk mufrad, untuk sendiri. Kalau baca jadi imam, ubahlah dia punya domirnya, ya. Yang pertama, doa untuk mendapat husnul khatimah. Selain baca Allahumma khtim lana bi husnil khatimah walah tahtim bi su'il khatimah. Bacalah doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah daripada Anas bin Malik. Rasulullah telah mengajarkan doa, Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa ja'al khaira ayami yauma alqaka ataupun alqaq. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada penghujungnya, sebaik-baik amalku pada penutupnya, dan jadikan sebaik-baik hariku hari ketika aku bertemu dengan Allah. Itulah yang kita idam-idamkan. Kita rindu dengan Allah, kita rindu dengan Rasulullah. Besok di akhirat kita bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan yang baik. Dan kemudian dijauhkan daripada fitnah hidup dan kematian, dan dijauhkan daripada nyanyuk, ya. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal wal jubni wal buhli wal kharami wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Kalau nak sambung, wa min fitnatil masihid dajjal pun boleh. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada lemah, malas, rasa penakut, kedekut dan menyusahkan orang lain ketika tua, yakni nyanyuk. Aku berlindung denganmu daripada azab kubur, dan aku berlindung denganmu daripada fitnah kehidupan dan kematian. Satu lagi tuan-tuan hadirin hadirat, amalkan satu doa tuan-tuan. Ini semuanya sunat tuan-tuan. Tak amal, buat dapat pahala, tinggalkan rugi. Macam poligami, buat dapat pahala, tinggalkan rugi je. Rugi je tuan-tuan, ya. Jadi doa-doa ni yang fardu jangan ditinggal lah. Niatnya fardu wuduk jangan ditinggalkan. Ini sebagai penambah baikan. Walaupun hadis ni dhaif, tapi boleh dijadi sandaran hukum. Lepas kita berwuduk tuan-tuan, selain kita baca Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin, sebelumnya sebaik-baiknya kita tambah baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau boleh baca sebanyak 3 kali, maka akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang berjumlah 8 itu. Masuklah mana-mana pintu surga yang kamu sukai. Dan seterusnya kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Askar, bacaan ni tuan-tuan walaupun ada yang menyatakan dia adalah satu amalan. Kenapa setiap anggota wuduk tu ada doa-doa yang diajarkan oleh para ulama tuan-tuan? Supaya kita fokus ketika ambil wuduk, supaya kita lebih tumpu ambil wuduk. Ya, kadang-kadang kita ambil wuduk tak ambil apa ni? Kurang fokus. Mana? Ni ambil. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak boleh baca bahasa Arabnya, boleh niat dalam hati dalam bahasa Melayunya boleh tuan-tuan. Contohnya ketika kita membasuh tangan, ya, mulakan wuduk dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh tambah lagi alhamdulillahillazi ja'alal ma'ara tuhura.
Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini suci. Ketika kita berkumur-kumur, jangan pula nanti kok ada doanya ni. Orang apalah, Allah tak payah ambil uduk lah. Jangan gitu. Ya kena ambil tuan-tuan. Sebab syarat-syarat sah solat kena dalam keadaan suci pada ada kecil dan ada besar. Kalau tak baca pun tak apa. Ini sebagai penambahbaikan. Allahumma skini min haudin nabika ka'san la azma'u ba'dahu abada. Ya Allah, berilah aku minum dari al-haud, ya ini segelas air daripada telaga Al-Kausar, supaya tidak haus selama-lamanya. Kalau bahasa Arabnya tak hafal, ketika komo niatlah dalam hati, semoga besok dekat akhirat aku dapat minum daripada telaga Al-Kausar, pun dah memadai. Ketika kita basuh muka, Allahumma la tahrimna rahihata naimika wa jannatik. Ya Allah, engkaulah jangan melarang kami daripada harumnya minta maaf, menyedut air dalam hidung ya. Ya Allah, janganlah melarang kami daripada harumnya bau surga. Kemudian ketika kita basuh tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan kita baca Allahumma a'ti kitabi biyamini. Kita niat dalam hati, kalau tak tahu ya Allah ya Ta'ku, semoga aku dapat catatan amal sebelah kanan. Ketika belah kiri, kita niat pada Allah, ya Allah ya Ta'ku, minta pada Allah semoga dijauhkan daripada catatan amal sebelah kiri. Dan seterusnya lah tuan-tuan hingga akhir. Dan ketika kita membasuh kaki, kita minta ya Allah ya Tuhanku, semoga ditetapkan kakiku ketika meniti titian sirat. Adalah di kat sini ya. Jadi tuan-tuan, setakat itu saja yang saya dapat sampaikan. Kalau ada silap dan salah, harap dapat dimaafkan, dan saya mohon mohon ampun dan maaf kerana terlebih masa ya. Minta maaf banyak-banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, warinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ati Muhammadanil wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamina darajata wa fil muqarrabina sarrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.